disebut dalam qasidah ini, man lam yazur hadzal nabi min masyriqin aw maghribi tabban lahu min mudnibin mu'arradin lil ghadabi. Barang siapa yang tidak menziarahi nabi ini daripada timur dan barat, maka hendaklah dia bertaubat daripada dosa, supaya dengan tidak mahu menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di maqamnya itu, barangkali kalau tidak dia dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia marah. Jadi nak membuat sifat benci yang menjadi kebiasaan bagi orang yang tidak mahu dengan orang lain, terutamanya menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia segera bertaubat daripada tidak mahu tersebut. Cari jalan, pasang azam, niat yang kuat, untuk satu hari nanti dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang melarang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna mereka ada masalah, ada gangguan, ada rasukan. Sedangkan untuk seorang kekasih itu pastilah dia akan biasa melindungi dan ingin bertemu dengan kekasih. Kalau yang menghalang tidak ada tanpa sebab yang munasabah, maka ini adalah satu bentuk kezaliman terhadap hak orang yang sepatutnya. Memang hak Nabi itu diziarahi oleh umat. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa diziarahi oleh sahabatnya ketika hayatnya dan sesudah wafatnya. Sikit sebanyak dalam qasidah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahir khairil asma' bismillahir rabbil ardi was sama' bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi da'. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatik. Wa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw aqula tamarrura subhanallah. Kita menggunakan kitab cerita penuntut, terjemah daripada Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum bagi Al-Allamah Syekh As-Sarduji radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa arda, syarahkan oleh Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fatari. Terakhir kita sampai di buku surat 12. Buku surat 12. 14 baris daripada atas. 14 baris daripada atas. Macam manakah kita hendak membetulkan? Ini lepas terus Surat Allah 12, 14 baris daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Macam manakah kita hendak membetulkan i'tiqad mereka itu dan perkataan mereka itu dan perjalanan mereka itu, padahal masalah mereka itu akan qawaid ulama, dan menegah mereka itu akan ikutan ulama dan taklidnya dan
Dalam Pelicin. dan pelicin mereka itu akan mazhab pelicin, mengabaikan, tidak mahu pakailah, akan mazhab-mazhab dan imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu dan ijtihad tuan punya mazhab dan ulama-ulama, maka sekali itu batal lagi, tiada harus memegang akan dia. Tak boleh nak kita betulkan lagi iktikad mereka itu, kerana mereka telah tolak pendapat-pendapat ulama, kajian-kajian ulama, manhaj ulama. Jadi bukan kerja kita nak betulkan ini. Mereka kena menuntut ilmu dengan tertib semula. Itu golongan Wahabi lagi. Ya. Macam mana kita hendak betulkan i'tiqad mereka ini? Jadi kalau kita tak boleh berhujah, jangan kita berhujah. Ya, serahkan kepada ulama untuk berhujah dengan mereka. Kerana antara modus operandi mereka sekarang ini, mereka tidak mahu berdepan dengan ulama. Mereka berdepan dengan orang ramai, menelibukan orang ramai yang tak reti berhujah. Jadi dengan cara tersebut orang ramai pun termakankan hujah mereka dan menjadi pengikut mereka. Sebab mereka makin ramai hari ini. Kerana ramai itu semuanya pandai berhujah. Padahal hujah mereka bukan berdasarkan pada manhaj para ulama. Satu hadis dia hujah. Apa hadis dia? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Satu hadis itu dipegang oleh orang awam untuk mengkafirkan dan menyesatkan para ulama Islam. Jadi golongan ini lebih teruk oleh Syiah lagi. Ya. Sebab itulah bahawa ulama bangkit menentang pemikiran ideologi kaum muda pada hari ini. Ya, daripada dulu sampai sekarang. Dan sekiranya itu batal lagi, tidak harus memegang akan dia dan wajib ingkar akan dia. Ini fatwa kan? Ya, wajib ingkar akan fahaman kaum muda itu hari. Kerana beberapa banyak daripada dalil-dalil yang menunjukkan suruh kita mengikut akan mereka itu. Wakunu ma'as-sadiqin, ya, sama orang-orang yang benar. Sedangkan ya, mereka tidak dapat mempertahankan kebenaran mereka. Sebaliknya mereka lebih kepada kempen untuk menjajah. Itu sebenarnya dia kempen untuk menjajah tanah Hijaz, bukannya untuk mencari kebenaran. Di belakang ada siapa? Ada British. Dan perang dah pecah. Jadi tak perlu kita bahas banyak. Mereka menggunakan Quran dan hadis untuk menjayakan kempen mereka akhir mendapat menguasai tanah Hijaz, menghalau semua, membunuh dan menghalau semua orang-orang yang taat patuh kepada Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah Utsmaniyah di tanah Hijaz. Itu sebenarnya keluarga pusing-pusing menurut sunnah. Ya, inilah dia syaitan. Yang hebatnya masih lagi ramai yang mengikutkan pada ini. Itulah yang kita pun Masya Allah, tabarakallah. Kemudian mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'allimul ilma wa inna tu'allimuhu Allahu khasyah wa talabuhu ibadah."
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dengan mempelajari ilmu yang betul, ilmu yang benar itu mendatangkan khasyah, takut dia pada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah Taala ni mesti ada sebelum taubat. Sebelum taubat kena ada khasyah. Dah ada takut tu baru boleh taubat. Maknanya sebelum takut tu kena ada ilmu dulu. Wa talabuhu ibadah. Dan dengan ilmu tadi dapat dia menuntut ibadah. Menuntut ibadah maksudnya apa? Maksudnya ialah menuntut supaya Allah Ta'ala beri ibadah pada dia. Bukannya dia beribadah. Siapa beribadah? Tak ada siapa yang boleh beribadah. Allah yang beri ibadah disebabkan ilmu tadi. Wa talabuhu ibadah. Ataupun orang yang menuntut agar ilmu tadi jadi ibadah. Maksudnya jadi ibadah. Itu sebab ibadah ni mesti dasar pada ilmu. Asalnya ilmu, kemudian dalam pada ilmu ada khasyah, takut pada Allah. Ada khasyah, takut pada Allah, barulah taubat. Baru taubat. Bila dah taubat, barulah Allah dah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dah kembali baru Allah beri ibadah. Jadi beribadahlah dia lillah, bukan ibadah yang buat-buat ya. Ikut-ikut saja tidak. Itu yang sebenarnya ibadah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kamu dan mencipta ibadah kamu, amalan kamu. Jadi kita beribadah kepada Allah. Orang yang berilmu, mereka ini beribadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah ikut sedap, ikut masa, ikut selesa, tak. Ibadah itulah yang ringan, yang lazat, yang nikmat, tak penat. Orang yang penat itu ialah orang yang penat ibadah itu ialah orang yang bergantung ibadah itu pada dirinya sendiri. Menggantungkan ibadah pada dirinya sendiri, mengharapkan tenaganya, mengharapkan pikirannya. Penat, jangan penat. Mengharapkan lututnya. Jadi kita dulu, ini kita kena keluar daripada dengan menuntut ilmu. Ila qawlihi yarfa'illahu bihi aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qala wa a'immah takhtassu atharuhum wa yaqtadi af'aluhum wa yantahi ila rabbihim. Artinya belajar oleh agak ilmu kerana bahawasanya belajar itu takut kepada Allah dan menuntutinya itu ibadah, hingga kepada katanya mengangkat Allah dengan dia akan beberapa kaum, maka menjadi dia akan mereka itu yang memimpin. Ada beberapa kaum yang memimpin, bukan semua orang. Dan yang diikutkan pada perkara-perkara kebajikan. Mesti ada, sepanjang zaman tu ada. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kumpulan memimpin, ya. Dan yang mana mereka itu bila mana dapat kuasa jadi pemimpin, maka mereka itu melakukan kebajikan, bukannya melakukan kerosakan. Jadi ini sepanjang zaman ada golongan ni. Pada masa
yang sama ada juga golongan yang diangkat jadi pemimpin tapi dia buat kerosakan. Pada masa sama ada yang diangkat jadi pemimpin buat kebajikan. Kita pilih lah. Pilih. Pilih yang buat kebajikan, tinggalkan yang buat kerosakan. Jadi pemimpin Wahabi ini buat kerosakan lah. Itu tidak nak tunggu ke situ lah. Dia buat kerosakan. Habis semua kubur sebelum itu. Hingga kepada katanya maka kata dihikayatkan bekas-bekas mereka itu dan diikutkan dengan perbuatan-perbuatan mereka itu dan disudahkan kepada pendidikan dan pandangan mereka itu. Jadi orang yang buat kebajikan ini kita jangan walaupun sudah wafat, ya, tidaklah diceritakan kebaikan mereka. Dibuatkan majlis haul untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan mereka yang mendatangkan manfaat. Itu kita buat haul. Orang-orang yang baik ni, orang yang banyak jasa ni, untuk setiap tahun kita menceritakan kepada generasi baru akan kelebihan mereka. Jadi kita ni kurang buat haul. Malaysia Islam kau ni kurang buat haul. Buat majlis haul ni mana majlis tahlil lah. Tahlil memperingati si mati, ya, kemudian menyebut-nyebut kebaikan mereka, baca manaqib. Siapa ulama beranang? Ada orang ahli beranang, ya ada dulu. Tapi tidak ada siapa yang membuat haul majlis tahunan untuk dia sebenar kematian. Ada buat majlis tahlil, buat tahlil aja lah, tapi tak lengkap kerana tidak diceritakan kebaikan dia. Jadi tahlil ringkas, tak diceritakan kebaikan. Jadi generasi akan datang, generasi hari tak tahu kebaikan ulama beranang tahun dulu. Adalah tahu 2-3 orang makcik tahu. Jadi dalam kelamaan, ya, bila tidak disebut kebaikan mereka, maka rahmat tak turun. Jadi bila sebut rahmat Allah tak turun, jadi masyarakat itu akan bermasalah. Jadi kita buat haul, ya, kita dalam kebaikan Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubihim illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalil suruh kita buat, ya, baca manaqib, biografi orang-orang soleh yang terdahulu, orang-orang beriman yang terdahulu, baca dan disebarkan cerita-cerita mereka, hikayat-hikayat. Itu sebab dalam 29 bulan kita akan buat haul Syekh Wan Ahmad Al-Fatawi, ulama Nusantara, cerita dan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa bakti dia, supaya orang ini kenal dia, dan mengkaji, mengambil manhaj ilmu daripada dia. Dan dia lah ulama Melayu yang mempertahankan agama Islam, akidah, dan syariah di Nusantara satu juga. Baik. Bapa kalau kita tak buat, ya, orang kafir dia buat. Kita akan tentang jasa-jasa tokoh-tokoh mereka. Dan mereka ingat sebab itu, itulah talian hayat dia. Orang kafir ni talian hayat dia betul ke? Dia ingat tokoh dia dulu.
tokoh dulu jasa dia sekian. Itu talian hayat agama ni. Padahal apa yang kita itu ialah benda yang batil. Tapi kita cerita benda yang benar. Karamah, kemuliaan, kehebatan, sumbangan, bakti kepada agama. Itu mungkin semangat kita untuk jadi seperti ini. Dan itulah talian hayat agama kita. Kalau tidak, kerana itu Allah Ta'ala jadikan mereka orang yang berjasa, kita pun tidak dapat ambil manfaat kalau pada hari. Dan itu sebahagian daripada tanda syukur pada Allah SWT. Dan meriwayatkan ini hadis daripada Muaz oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini seorang musnad, dia kitab musnad Ibnu Abdul Bar. Ya, kitab dia. Mengikut hadis-hadis yang dia pernah belajar dengan guru. Dan berkata ia bahawasanya hadis ini hasan. Hadis ini baik kedudukannya, hasan kedudukannya. Ini istilah yang digunakan oleh ulama hadis yang tidak sampai pada darjah sahih. Satu hadis yang tidak sampai pada darjah sahih hampir-hampirlah dipanggil hadis hasan. Hasan ini maksud dia yang bagus, kalau sebenarnya bagus, hadis bagus, tapi belum sampai darjah sahih. Tapi boleh dijadikan sebagai hujah. Dan setengah daripadanya pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas al-mu'minul 'alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in ista'anna anhu wa in istaghanna anhu aghna nafsah. Artinya bermula yang terlebih afdal manusia itu ialah orang mukmin, orang yang beriman, diberi iman oleh Allah. Maksudnya orang beriman itu orang diberi iman, diberi cahaya iman oleh Allah. Sifatnya apa? Sifatnya yang alim. Bila sebut yang, itu nak sebut sifat lalu. Yang alim, yang diberi ilmu oleh Allah. Dulu ni iman diberi oleh Allah, ilmu pun diberi oleh Allah. Ada tanda dia orang diberi ni berbanding dengan orang yang pura-pura ataupun orang yang tak beriman dan tak berilmu. Ada tanda. Tanda dia apa? Sanad. Tanda. Tengok siapa guru dia. Guru dia orang beriman ke orang alim? Guru dia orang beriman, orang alim. Kalau dia benar-benar berguru dengan guru dia, dan guru dia pula mengaku ini memang berlaku, jadi bolehlah kita disembah kepada orang beriman, orang alim. Tapi kalau sekadar pakaian saja tidak boleh kita disembahkan. Pakaian tidak ada bukan ukuran iman dan alim. Cuma orang beriman dengan orang alim itu adalah ada pakai dia. Baik. Orang nak mengajar mestilah pakailah pakaian yang sesuai. Baik, dan kemudian yang jika lagi sifat dia sebutkan, yang jika dihajatkan kepadanya memberi manfaat, ia sifat lagi satu. Orang beriman itu selain daripada sifat yang alim, yang jika dihajatkan minta sebarang hajat daripadanya,
secara syariatnya lah hajat ini minta oleh Allah. Hakikatnya secara syariatnya tak ada masalah kita menyatakan hajat kepada makhluk mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang boleh mendatang, yang secara adatnya boleh mendatangkan manfaat. Kami minta pokok batu boleh, secara adatnya pokok batu ini tak datang manfaat. Yang datang manfaat orang yang biasa boleh membantu manusia lah, yang waras, yang baik, yang pemurah. Baik. Itu sifatnya. Mendatangkan manfaat pada orang lain, lebih-lebih lagi kepada orang yang berhajat. Itu mungkin afdhalun nas, sebaik-baik manusia. Dan jika dikaya daripadanya, mengkaya dia akan dirinya. Maksudnya apa? Wa istaghna anhu aghna nafsahu. Jika dikaya daripadanya, mengkaya dia akan dirinya. Maknanya apa? Bila dia ni jadi orang kaya, katakan dia ni banyak harta, banyak duit, banyak harta benda, tapi dia lebih kaya dirinya itu daripada nafsu dia. Mengkaya dia daripada nafsu dia. Maknanya apa? Maknanya nafsunya itu tidak terpaut dengan kekayaan dia. Maknanya apa? Dia tidak kaya mengikut hawa nafsu. Sekalipun dia kaya, tapi dia terpelihara daripada hawa nafsu. Beza dengan orang yang kaya tetapi tidak terjaga dia daripada hawa nafsu. Ini sebaik-baik manusia lah. Kata Nabi SAW dalam hadis hasan ini, aghna nafsu. Riwayat Al-Baihaqi, riwayat Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi ini murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan kedua hadis ini menunjukkan suruh mengikut akan ulama-ulama, iaitu sharih pada hadis yang pertama dan mafhum pada hadis yang kedua, kerana tiada ada manfaat pada orang yang alim yang lain daripada mengikutnya dan taklidnya. Maka macam mana pula mereka itu, wahabi tadi, kaum muda tadi, mendakwakan tiada boleh ikutnya. Dilarang ikut ulama-ulama. Allergic dia. Kalau ada istilah ulama ni, sebab pun di kalangan mereka tidak ada ulama, semuanya penjajah, ahli politik saja. Jadi ulama-ulama ni terhadapan daripada mereka. Ada kajian-kajian dia, ada kitab-kitab semua, ada sanad apa semua, ada murid dan sebagainya. Ada pengaruhnya tersendiri. Jadi mereka untuk melenyapkan pengaruh empire para ulama di Mekah atau ketika dahulu diketuai oleh Syed Ahmad Zain Tahlan, mufti Makkah. Maka mereka mainkan isu-isu keagamaan.
untuk kepentingan mereka dan menafikan kebenaran para ulama. Dan para ulama kita pun telah mengeluarkan kaedah mengatakan tidak ada di kalangan Wahabi itu ulama. Ya. Jadi tak perlulah kita mengikut jalan ini. Jadi Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki pernah berseringkali berujar untuk membetulkan keadaan yang sebenarnya berlaku. Bila mana mereka timbulkan isu, tidak boleh mengadakan tahlil, maulid, talqin, ziarah, sedangkan tidak ada ulama yang melarangnya. Tidak ada seorang ulama pun yang melarangnya. Bermakna apa? Bermakna kalau yang ada yang melarang itu bukan ulama. Nah, itu biasa-biasa, orang biasa. Orang itu nafsu. Ya. Ulama tidak melarang. Sebab ada nas yang mereka lebih fahami daripada hawa nafsu ini. Bukan nas. Dan juga kaedah manhaj. Pada nas dua hadis kita cukup. Ya, kena ada manhaj untuk memahaminya. Cara nak faham Quran hadis itu yang boleh menyelamatkan kita. Kalau kita ambil Quran, ambil hadis tapi tak tahu cara nak faham, ya, kita akan jadi jauh esok jauh. Wahabi tak ada cara. Dia ambil bulat-bulat daripada Quran, dia ambil bulat-bulat daripada hadis. Cara manhaj tak ada. Apa ilmu pun kena ada manhaj, ya? Tak boleh kita ambil secara semua saja. Ilmu lain pun macam tu. Ilmu tasawuf contohnya, tak boleh kita baca, mana boleh. Semata-mata baca tak boleh. Semata-mata zikir pun tak boleh. Semata-mata berguru saja pun tak boleh. Kalau berkawan, bersohbah, berkawan tapi tak nak menjadi, tak jadi. Berkawan dengan ahli zikir tapi tak nak zikir, tak jadi. Dia kena ada manhaj. Itu kita perlukan satu tariqah yang tersusun rapi, ada jadual-jadual yang kita kena ikut supaya perjalanan kita itu ada manhaj, teratur, konsisten, sistematik. Inilah yang dipertahankan oleh para ulama. Maka jika berkata mereka itu bukan dikehendaki dengan tidak boleh mengikut ulama dan taklidnya itu atas itlaq, hanya tiada boleh mengikut dan taklid, mengikut-ikutlah, tak boleh taklid pada yang menyalahi Quran dan hadis, dan boleh pada yang muwafaqatnya. Maka batal pula dakwa itu dengan tiga wajah. Dia kata hanya boleh Quran hadis je, dia kata yang lain tak boleh.
semua adalah batal. Kerana melalui 3 wajah. Wajah yang pertama menyalahi zahir hadis yang pertama itu. Zahir hadis yang pertama. Zahir hadis yang tadilah Afdalun Nasri. Yang kedua, tiada dikatakan taklid serta mengetahuikan dalil-dalil mereka itu. Tahu dalil, ya, maka tak boleh dikatakan taklid. Dalil itu wahyu kan. Biasanya dengan orang yang awal mereka ini ikut-ikut saja. Apa imam buat, apa ustaz buat, ikut je. Dalil tak tahu. Apa dalil tutup aurat? Tak tahu. Tutup aurat aja lah. Sebab apa? Malu. Itu taklid tak pakai. Dia tutup sebab malu. Dia tak tahu dalil Quran. Tapi dia rasa ada dalil. Tapi dia rasa ada dalil Quran. Tapi dia tak ingat dalil pun taklid juga. Dia tahu je ada dalil Quran untuk orang ni. Ustaz pun suruh banyak kali kan, belajar pun macam tu. Taklid juga. Sama peringkat dia boleh tahu dalil, ya, ertinya, dalilnya secara pasti, hafal pula Quran, barulah dia keluar daripada taklid dia. Jadi hukum taklid ni sah. Ya, bukannya sesat, tak. Hukum taklid masih sah lagi untuk orang awam. Cuma kalau ahli ilmu tak boleh. Orang yang mengaji, ya, ahli pengajian, ahli ilmu, penuntut ilmu, kena tahu dalil. Suruhlah menghafal dalil tersebut. Buat hafal lama-lama biasa. Supaya kita keluar tak. Kita nak jadi yang terbaik, macam itulah. Kalau tidak buat sampai matilah kita muqallid, orang yang mengikut-ikut. Dan cara nak faham dalil pula mestilah melalui lidah para ulama. Tak boleh kita ambil secara sembrono saja. Ketiga, tiada dapat sekali-kali daripada perkataan ulama-ulama yang menyalahi Quran dan hadis, sehingganya terkadang disorehkan pada perkataan ulama. Ulama-ulama tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, walaupun kadang-kadang perkataan mereka itu ataupun kaedah-kaedah yang mereka keluar itu memang tidak ada dari sudut perkataannya itu daripada Quran dan hadis. Ya. Kaedah-kaedah fiqh contohnya, ya. Kaedah-kaedah fiqhiyah, kaedah-kaedah usul fiqh, tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi difahami daripada Quran dan hadis. Ini ulama punya pandai, ya. Anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memudahkan kita. Fungsi ulama yang ada hari ini memudahkan. Kalau yang menyusahkan itu ulama, itu ulama untuk diri sendiri. Ya, tapi kalau ulama untuk yang menyampaikan ilmu pada masyarakat, ya, dia makin memudahkan. Kitab yang dibawa itu kitab yang paling mudah, bukan kitab yang paling susah. Dia ajar cara pendekatan pun cara yang paling mudah faham. Sebab ulama-ulama dulu mereka ini kitab yang besar itu dikecilkan. Lah, itu ulama yang kecilkan kitab itu jadi kitab mukhtasar. Sahih Bukhari besar. Lahir ulama Imam Bukhari dah wafat, lahir anak murid dia ulama, kemudian kecilkan kitab Sahih Bukhari jadi mukhtasar Sahih Bukhari. Jadi mukhtasar. Kemudian wafat pula ulama yang tulis mukhtasar ni. Lahir ulama yang baru
kecilkan lagi daripada Mukhtasar tu, untuk memudahkan lagi orang awam. Ya? Jadi Mukhtasar Ibnu Abi Jarrah. Lahir pula ulama lagi selepas tu, kecilkan lagi. Ya? Mukhtasar tu jadi hadis 40. Ya? Itu kecil-kecil hadis 40 lah tu. Tak boleh nak kecil lagi dah. Rupanya kita untuk ilmu ni kena target sebelum mati 40 hadis Nabi SAW kita hafaz. Itu target kita. 40. Hadis kalau hadis Nabi berapa juta tak tahu lah. Ya. Imam Ahmad lah hafaz juta hadis Nabi. Ahmad bin Hanbal kita hadis Nabi sanad dengan matan yang hafal dalam fikiran yang rohani dia. Kita usulkan untuk ilmu ni sekurang-kurangnya 40. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Nawawi pun kecil lagi tulis hadis 40. Nah, ini fungsi ulama, dia makin memudahkan orang lain, bukan makin menyusahkan orang. Beza dengan ulama Wahabi, dia makin menyusahkan orang lain. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Sunnah dia makin memudahkan, tapi tidak keluar daripada syariat Islam. Itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan ulama berumat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat. Ya. Dan tiada disarihkan pada Quran dan hadis, maka memadakan dengan mahkum, kerana beberapa banyak hukum-hukum memadakan dengan mahkum-mahkumnya. Tak boleh semata-mata ambil terjemahan. Terjemahan tidak boleh mendidik kita. Terjemahan Quran, terjemahan hadis tak boleh mendidik kita memahami. Itu untuk buat kajian bahasa boleh lah. Kita kena tahu mafhum daripada ayat itu, mafhum daripada hadis itu. Dan tak boleh ambil mafhum ni daripada terjemahan. Kena cari orang yang faham. Jumpa orang yang faham, baru faham tu, fahaman dia tu pindah pada kita. Di mafhum itu penting. Ya. Contohnya tentang isu Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara teks dia, Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memanglah anak-anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala. Secara teks, secara sejarahnya begitu juga, secara sirahnya begitu juga. Tapi secara mafhum, secara mafhumnya, ahli Muhammad itu, ahli keluarga Nabi Muhammad itu ialah orang-orang yang beriman semua. Semua orang yang beriman itu ahli keluarga Nabi. Mafhum kita tahu. Kita tak menolak sejarah, kita tak menolak teks, ya. Dan kita juga tidak menolak mafhum. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita boleh nisbahkan mereka ni kepada ahli keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita doakan dalam sembahyang setiap kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengiktiraf sahabatnya yang beriman menjadi ahli keluarga. Salman minna ahlul bait. Salman bukan orang Arab, orang Parsi, tapi Nabi kata Salman ini bagi kami adalah keluarga.
zuriat Ahlul Bait. Ini mafhum Ahlul Bait. Jadi kalau orang yang mengertikan Ahlul Bait itu sekadar nasab dan juga sirah sahaja, bukan mafhumnya, maka dia perlu merujuk kembali. Sebab itulah kita berusaha untuk mendapatkan iman, sehingga Allah bagi iman dan kita jadi orang beriman. Bila mana kita jadi orang beriman, maka seluruh orang Islam akan mendoakan kita. Dan kadang kita tergolong dalam ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Salman radhiyallahu taala anhu. Dan ada juga pada setengah-tengah daripada perkataan ulama itu, yaitu seperti sunat berlafaz usalli. Ini mazhab juga, pendapat mazhab ulama, mazhab mazhab Syafi'i. Mayatnya usalli fardhu subhi raka'atain. Tidak didapat pada mantuqat Quran dan hadis, tidak disebut secara mantuq dalam Quran dan hadis. Tak ada mengenai usul. Dan mafhumat pun tak ada keduanya. Mafhum pun tak ada. Secara teks dalam Quran tak ada, secara teks dalam hadis tak ada. Mafhum pun tak ada usul ini. Maka tidak dapat itu tiada jadi hujah atas sharih perkataan ulama. Kerana tiada sampai kepada ilmu yakin bahawasanya kaum muda itu ilmu yakin. Dia jadi masalah musalli tidak sepakat ulama menurut. Cuma saudara untuk mengingatkan saja, mengingatkan saja supaya Imam Syafi'i melafazkan, membolehkan lafaz usul itu disebut, dilafazkan sebelum angkat takbir. Kerana ia membantu mengingat lafaz niat di dalam hati. Dia sekadar membantu untuk melengkapkan niat qasad, ta'arud dan ta'yin. Dalam niat itu ada tiga juzuk. Juzuk yang pertama qasad, juzuk yang kedua ta'arud, juzuk yang ketiga ta'yin. Kita baca dalam kitab Minhajul Musallin. Ya. Apa dia qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi untuk mengelakkan daripada tertinggal satu juzuk daripada ketiga-tiga ni, maka dilapaskanlah usalli qasad. Fardhu ta'arud apa? Fardhu subhi. Ta'yin daripada rakaatain ini. Jadi ketiga-tiga ni disebut membantu menyempurnakan niat. Tapi lafaz niat, lafaz usalli itu bukanlah niat. Niat itu ialah kerja hati. Baik. Tapi Wahabi dah diharap betul. Orang muda tak boleh. Tua jawatan Allahu Akbar. Mereka menolak sama sekali lafaz tersebut. Jadi tidak terima pendapat Imam Syafi'i dan apakah Imam Syafi'i itu ulama salafus saleh, wali Allah, keturunan Nabi, ahli keluarga Nabi, Allah Taala. Ditunjuk dari ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak yang soleh, taat kepada ibunya, akhlak, masya Allah, tabarakallah.
umur 10 tahun, umur 5 tahun dah hafal Quran, 10 tahun dah mengajar, jadi ustaz, mengajar umur 10 tahun, umur 15 tahun dah keluar fatwa, jadi mufti dah umur 15 tahun, macam ni. Siapa yang tengok? Ribu orang tengok. Dulu juga seorang tu nak menafikan hari ni. Pasal apa? Tu Bang Bilan pada ada program itu. Itu Syafi'i dah. Tuhan, kita dah masyhur dah. Berpuluh ribu orang mengakui tu. Kau nak menafikan kau siapa? Dia saudara kita. Ya. Zaman mereka tak ada lagi tak orang macam itu. Kalau ada lah cukup dicium kakinya. Cium kakinya. Kalau ada 5 tahun Al-Quran, 10 tahun mengajar, ya, umur 15 tahun keluar tua. Kalau ada jumpa tu cium kakinya. Wali Allah. Itulah sebesar-besar wali dalam umat Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Dia kali ini terbijak hati oleh orang wali. Dan mereka ni memang musuhi para wali. Buku wali Nabi ini dimusnahkan. Tak takut dia dengan hadis Nabi SAW. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi, hadis kursi. Kalau siapa yang memerangi wali-walimu, maka aku izinkan perang ini. Sebablah ulama ini memerangi pemikiran orang ini, karena telah mendapat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memeranginya. Karena mereka memusuhi para wali Allah, menghancurkan hukum wali Allah, menjauhkan manusia daripada mengenali para wali Allah, menjauhkan manusia daripada mengikut jalan para wali Allah. Inilah orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan memerangi. Aku sebab orang Aceh memang tak cukup. Kalau di Aceh lah, tak boleh bijak. Kau dulu tak boleh bijak mungkin Aceh. Bijak dia senang halau orang. Kita tak ada kan. Kita masih lagi dalam Melayu masih ada budi bicara, sopan santun, tata susila, kita terima dia. Kalau ada majlis maulid, ada makan, kita panggil dia makan, datang dia makan. Datang makan tak? Kira-kira. Dan juga maka tidak dapat itu tiada jadi hujjah atas sahih, berkata ulama, kerana tiada sampai kepada ilmu yakin. Ilmu tak sampai pada yakin. Ini sendiri pun masih ragu lebih. Itu dialah bahawasanya kaum muda itu juga orang-orang lainnya telah meradai akan mafhumat hadis dan mafhumatnya dan mafhumat Quran sah, maka diihtimalkan ulama-ulama itu dapat, dan kaum muda itu tidak dapat serta telah sabit pada hadis suruh taklid dan mengikutnya, dan tiada sabit sekali-kali hadis yang menegakkan istimewa pula seperti Imam kita Imam Syafi'i itu sangat-sangat kuat dalil atas suruh mengikutnya dan taklidnya, kerana telah sabit bahawasanya ia daripada kaum Quraisy. Ini fadilat Imam Syafi'i. Ya. Sabit kepada kaum Quraisy kerana ia anak Iblis, anak Al-Abbas, anak Utsman, anak Syaib, anak Abdullah, anak Abdul Yazid, Abdul Yazid, anak Hashim, anak Muttalib, anak Abdul Manaf, anak Qusay. Begitu akhirnya. Dan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Itu ana Abdullah, ana Abdul Muttalib, ana Hashim, ana Abdul Manaf, ana Qusay. Hingga akhirnya maka berjumpa ia pada neneknya, pada Abdul Manaf. Ini nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nenek datuknya Abdul Manaf. Ya. Jadi keturunan dia pun mulia nasabnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa nasab mulia? Sebab tidak ada di kalangan datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sifah. Apa sifah? Sifah itu lawannya nikah. Jadi semuanya nikah. Datuk nenek Nabi ini semuanya nikah. Ada akad nikah dengan nama Allah, dengan syarat hukum nikah semua lengkap. Tak ada sifah. Sifah ni tak ada nikah lah. Hubungan biasa je. Hubungan je. Macam ayam dengan kambing kucing je. Itu sifah. Dia tengok binatang mengawan tu, itu sifah lah. Bukan nikah. Kalau nikah dia ada akad. Jadi sifah ni halal bagi binatang, haram bagi manusia. Binatang boleh lah, masalah. Berapa kali boleh. Itu nasab menunjukkan kemuliaan. Tapi kalau kita cerita nasab pada kaum muda ni, tak pergi lah. Nasab-nasab tak pakai dia. Nasab-nasab tak pakai dia. Sebab dia ada mafhum lain tentang nasab. Sampai peringkat dia kata tu Abu Jahal pun silsilah keturunan Abu nama ada keturunan Abdul Muttalib juga, Abu nama anak juga. Dia nak bandingkan Imam Syafi'i dengan Abu Jahal pada. Dia dah ke situ. Abu Jahal pun dah jelas pada nas Al-Quran, hadis tentang kekufuran dia. Memang kita tak boleh nafikan. Tapi Imam Syafi'i ni ada tak Quran hadis yang melarang? Dalil yang menyuruh kita bersolat? Tak ada. Abu Jahal memang dah perintah Allah, dah ada sebut, Abdullah dah sebut dalam Quran dan hadis akan kekufurannya. Itu pun anak dia beriman, Ikrimah namanya. Ikrimah bin Abu Jahal, anak dia beriman kepada Nabi SAW. Itu sebab semasa Ikrimah ni hidup, semasa Ikrimah ni masuk Islam, Nabi jangan panggil Ikrimah ni bin Abu Lahab. Panggil Ikrimah aja pun. Jangan sebut nama bapak dia. Memang bapak dia Abu Jahal. Tapi jangan sebut, untuk menjaga hati dan perasaan Ikrimah yang dah masuk Islam. Itu hati dan perasaan Ikrimah pun dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak kita menjaga hati dan perasaan Imam Syafi'i? Kenapa tidak kita jaga hati dan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muda dia tak jaga hati dan perasaan orang. Wahabi tak jaga hati dan perasaan. Bahkan mereka tidak menjaga hati dan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sanggup keluarkan fatwa mengatakan ibu dan ayah Nabi mati kufur. Nabi Muhammad jaga hati Ikrimah. Jangan sebut Ikrimah bin Abi Lahab. Sebut Ikrimah. Nabi jaga.
Tapi ibu Habib tak jaga hati Nabi. Sebut juga ibu dan ayah Nabi mati kawin. Apa perasaan Nabi SAW? Itu benda khilaf ulama. Dan ulama-ulama pun telah buktikan bahawa ibu bapa Nabi SAW itu bukan mati kafir. Sebab mereka itu belum lagi sampai satu tahap. Pada ketika itu, pada zaman itu, diutuskan Nabi-Nabi. Tapi mereka terselamat. Ahli fatrah. Kalau orang asli di dalam hutan tu, tak ada siapa pendakwah sampai. Tak tahu